kita tengok pengajaran ayat 72, maksud ayat ni sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Dan orang-orang yang memberi perlindungan dan mereka memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itu sebahagian mereka adalah wali kepada sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang beriman dan tidak berhijrah, maka tidak ada wali, tidak ada wilayah di antara mereka sehinggalah mereka berhijrah. Dan sekiranya mereka memohon pertolongan kepada kamu dalam agama, maka ke atas kamu wajib menolongnya, kecuali ke atas kaum yang di antara kamu dan di antara mereka ada perjanjian. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang kamu lakukan. Pengajarannya, pertama, iman bukan sekadar diucap. Iman bukan sekadar diucap di bibir. Tetapi iman adalah sesuatu yang tetap di hati dan dizahirkan dalam bentuk amalan dan jihad, iaitu pengorbanan harta dan nyawa pada jalan Allah. Yang kedua, setiap orang yang mengaku beriman wajib berhijrah. Sekiranya tempat yang dia tinggal menghalangnya beribadat dengan sempurna, ke tempat yang lebih bebas untuk beribadat kepada Allah. Kerana manusia tidak dicipta melainkan untuk beribadat kepada Allah. Yang ketiga, tanda bukti keimanan seseorang ialah dia bersedia mengorbankan apa yang paling dia sayang untuk agama Allah. Seperti harta dan nyawa. Yang keempat, orang yang beriman
wajib berkasih sayang dan tolong-menolong antara sesama mereka. Kerana antara bukti keimanan seseorang ialah dia menyayangi saudaranya sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Yang kelima, berhijrah ke suatu tempat beribadat dapat dilaksanakan dengan sempurna adalah wajib dan meninggalkannya adalah dosa besar. Yang keenam, Islam mengajar umatnya berakhlak mulia dan sentiasa menunaikan perjanjian yang dilakukan walaupun dengan musuh. Yang ketujuh, hijrah yang sentiasa wajib ke atas setiap mereka yang mengaku beriman ialah hijrah meninggalkan maksiat. Dan ia wajib dilakukan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat 73 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah beritahu orang yang beriman khususnya antara muhajirin dan ansar wajib hidup dalam berkasih sayang. Sebahagian mereka adalah wali kepada sebahagian yang lain, kecuali yang beriman tetapi tidak berhijrah. Okey, ayat malam ni Allah nak bagi tahu tentang kedudukan orang kafir. Bagaimana kedudukan orang beriman dengan orang kafir? Adakah juga boleh berkasih sayang walaupun mereka itu adalah ibu bapa ataupun saudara mara?
Jawapannya dalam ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Ba'duhum, sebahagian mereka, awliya. Jadi kalau sebelum ini orang beriman sebahagian mereka awliya kepada sebahagian, maka orang kafir pun sama. Orang kafir adalah wali ataupun penolong antara sesama mereka. Sebahagian yang lain. Penolong dari segi apa ni? Pendapat pertama mengatakan penolong ni maksud dia ialah antara sesama orang kafir boleh mewarisi sesama mereka. Yahudi boleh mewarisi harta orang Nasrani kalau ada hubungan kerabat. Tetapi antara orang beriman dengan orang kafir tidak boleh mewarisi, sebab wilayah antara sesama mereka. Orang beriman hanya boleh mewarisi harta daripada orang yang beriman. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata, la yarisu al-muslimu al-kafir wala al-kafir al-muslima. Maksudnya tidak boleh mewarisi orang Islam daripada orang kafir, walaupun orang kafir itu bapa dia. Katalah dia masih Islam, lepas tu bapa dia jutawan tapi masih belum Islam dan meninggal. Boleh tak anak yang Islam itu mewarisi harta bapaknya? Tak boleh, walaupun satu sen. Dan begitu juga sebaliknya, tidak boleh mewarisi orang kafir daripada orang Islam. Kalau anak dia masih Islam dan anak dia kaya, bapa belum masuk Islam, tiba-tiba anaknya yang Islam itu meninggal, boleh tak bapaknya mewarisi harta anaknya yang Muslim? Tak boleh, walaupun satu sen. Ini maksud awliya yang pertamalah, iaitu dari segi pewarisan. Orang kafir hanya boleh mewarisi daripada orang kafir. Orang beriman boleh mewarisi daripada orang beriman sahaja. Maksud yang kedua ialah awliya ialah tolong-menolong. Orang kafir dia akan tolong-menolong sesama mereka. Orang beriman tak boleh tolong-menolong dengan orang kafir. Dan kita tahu orang kafir ni mereka sebenarnya sesama mereka bersatu ke bermusuh? Bersatu ke bermusuh? Tapi Allah kata awliya. Ya, dah bermusuh macam mana nak tolong? Ada tak orang tolong musuh dia? Bersatu untuk menentang Islam. Dia akan bersatu, dia akan tolong-menolong bila berdepan dengan Islam. Tapi sesama mereka bergaduh. Yahudi dengan Nasrani bergaduh. Bahkan dalam agama Yahudi pun ada puak-puak dia kan. Ada mazhab-mazhab dia. Jadi mereka satu mewarisi harta antara satu sama lain. Yang kedua mereka saling tolong-menolong dalam bab menentang Islam. Jadi apa faedah Allah beritahu ni? Allah nak beritahu mereka hanya wali sesama mereka. Kamu orang beriman jangan masuk campur. Jangan kamu menyokong mereka. Jangan kamu mewarisi harta mereka. Jangan kamu ada rasa sayang pada mereka. Sebab apa? Sebab apa? Sebab mereka kufur. Bila kufur mereka kafaru billah. Mereka menentang Allah. Cuba buka surah Al-Mujadilah ayat 22.
Okey. Cuba kita terjemah. La tajidu. Engkau tidak dapati. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Tapi ayat ni sebenarnya tuju kepada umat Nabi Muhammad. Jangan engkau tidak akan dapati qauman, kaum yang yu'minuna billah, dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yawaduna, yawadu apa dia? Berkasih sayang. Al-mawaddah. Kamu tak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan siapa? Man, dengan orang yang hadallah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tak akan jumpa. Kenapa? Sebab beriman dengan Allah berlawanan dengan orang yang menentang Allah. Macam mana dia mengaku beriman pada Allah tapi dia boleh sayang dengan orang yang menentang Allah? Tak masuk akal kan? Contoh, anak tu sayang pada jiran yang mengutuk bapa dia. Patut tak? Seorang anak, dia sayang sangat, suka sangat pada jiran yang asyik kutuk bapa dia. Patut dia disayang pada jiran tu? Tak patut. Itu baru manusia. Ini siapa ni? Kalau dia menentang Allah, Tuhan, pencipta segala-galanya, maka lagi tak patut kita sayang pada dia. Jadi Allah kata, engkau tak akan dapati mana-mana kaum yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Kalau ada juga, dia belum betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey, Allah tegaskan lagi sampai tahap mana ni tak boleh berkasih sayang. Walau kanu, walaupun mereka itu adalah bapa mereka, orang yang paling dekat. Walaupun bapa tak boleh berkasih sayang. Au abna'ahum, ataupun orang yang kedua yang paling dekat dengan kita kan, anak-anak mereka, anak-anak lelaki. Anak yang mana ni? Bapa yang mana? Yang menentang Allah dan Rasul. Au asyiratahum, ataupun au ikhwanahum, ataupun saudara mereka, adik-beradik mereka yang menentang Allah dan Rasul, tak boleh berkasih sayang. Au asyiratahum, ataupun kaum kerabat mereka, saudara mara mereka. Ada setengah ahli tafsir mengatakan ayat ini turun pada seorang sahabat yang bernama, siapa yang membocorkan rahsia ketika Nabi nak pergi serang Mekah. Dia bocorkan rahsia bahawa Nabi nak pergi serang Mekah. Dia beritahu pada orang Mekah. Sebab yang di Mekah tu salah antaranya saudara dia. Siapa? Siapa namanya? Saya pernah sebut kat sini. Kalau tak 2 kali, 3 kali. Tak ingat. Dia kalau lepas minit tu biasa tak ingat. Hatib bin Abi Balta'ah. Bila dia dapat tahu Nabi nak serang Mekah dan dia masih ada saudara mara dia yang kafir di Mekah, jadi ada rasa sayang, rasa suka, rasa nak selamatkan. Dia pun bocorkan rahsia Nabi nak serang. Tapi Allah beritahu pada Nabi melalui Jibril, dan pembawa berita itu sempat ditangkap. Dan dia ni hukuman ke atasnya sepatutnya bunuh sebab membocorkan rahsia, dan ni dia ada masih rasa sayang pada mereka yang menentang Allah dan Rasul. Umar kata, bagi aku pancung dia. Umar pancung dia. Tapi Nabi tak bagi pancung. Sebab apa? Sebab dia ahli Badar. Ahli Badar. Besar jasanya. Dan ada juga pendapat mengatakan, walaupun bapa mereka turun kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam peperangan Uhud, Abu Ubaidah orang beriman, tentera beriman. Bapa dia, Abdullah bin Jarrah, tentera kafir, dia bunuh.
Dia bunuh sebab apa? Bapa dia menentang Allah dan Rasul. Itu akidah kena clear. Dia panggil apa? Al-wala' dan al-bara'. Wala' kita pada Allah dan bara' kita kena bebas ataupun berlepas diri daripada semua mereka yang menentang Allah dan Rasul walaupun saudara mara kita. Kena clear. Sebab itulah saya pernah cerita Tufai bin Amru bin Ad-Dawsi, bila dia beriman, dia balik rumah je, dia cakap pada isteri dia, jangan dekat dengan aku. Kenapa ni? Sebab aku dah agama lain. Aku agama Islam. Kamu terus. Dia tak tunggu minggu depan. Walak dan barak. Lepas tu isteri dia masuk Islam. Dia cakap pula bapa dia, jangan dekat dengan aku. Sebab kamu dah agama lain. Apa akhirnya bapa dia masuk Islam. Jadi para sahabat bila masuk Islam cukup clear. Dan cukup nampak perubahan. Berbeza dengan kita kan. Kadang-kadang tengok, Islam ke tak? Islam ke tak? Bulan Ramadan nampak macam Islam. Hari Raya berbeza. Okey, ulaika. Mereka itulah, mereka ni siapa ni? Orang yang beriman ni, yang akidah dia jelas. Yang Allah telah telah tetapkan dalam hati mereka iman. Wa ayyadahum, dan Allah kuatkan mereka orang beriman ni biruhim minhu, dengan ada pendapat mengatakan dengan wahyu. Kekuatan orang beriman bila beriman ialah Al-Quran. Clear akidahnya. Tak ada bercampur. Bukan tak bercampur dengan kufur saja, tapi dengan bid'ah pun tak ada. Dan orang yang mengaku beriman dan bersih daripada cinta pada orang kafir ni, Allah kata wa yudkhiluhum, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Nikmat yang paling besar Allah sebut dahulu, Allah redha pada mereka. Barulah mereka redha kepada Allah. Dan Allah kata itulah Hizbullah, parti Allah. Jadi kalau nak main parti, mainlah parti Allah. Tak payahlah parti lain-lain. Kenapa? Inna hizballah humul muflihun. Sesungguhnya parti Allah sahaja yang berjaya. Parti Allah apa dia tu? Salah satunya ciri-cirinya apa dia? Jangan kompromi dengan orang kafir. Tapi buat baik pada orang kafir boleh tak? Boleh. Orang kafir yang macam mana? Adakah semua orang kafir kita boleh buat baik? Tak semua. Yang mana boleh buat baik? Yang tak memerangi kita. Yang memerangi Islam, haram kita buat baik. Betul? Ada dalil? Tak, ni ayat ni bukan dalil boleh buat baik pada yang tak memerangi. Ada dalil? Surah apa? Buka surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Ayat 9 ni. Saya tak bagi. 9 kan? 9 dan 10. Lapan dan 9. Lapan dan 9. Kalau boleh dua-dua sekali. Boleh dekat. Okey. La yanhaakum. Ada orang tanya kan, boleh tak buat baik pada orang kafir? Kadang-kadang kita buat korban, boleh tak nak bagi daging pada dia? Kan? Boleh tak nak bagi sedekah pada dia? Jawapannya dalam ayat ini. Allah kata, la yanhaakumullah. Allah tidak menghalang kamu anil lazina, daripada orang-orang yang lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kamu. Orang kafir tapi tidak memerangi kamu fiddin, dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka juga tidak mengusir kamu daripada tempat kamu. Satu, tak serang kamu. Yang kedua, tidak mengusir kamu. Allah tak menghalang apa?
antabarruhum, kamu berbuat baik, albir. Allah Ta'ala, kamu buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil. Buatlah baik, tak ada masalah. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbul, Allah suka orang yang suka berbuat baik dan berlaku adil. Allah suka, walaupun kepada orang kafir. Kalau ayat tadi haram kita tak ayat sebelum ni berkasih sayang, yang ni berbeza. Tidak semesti kita buat baik kita sayang, kan? Ada tak kita buat baik tapi kita tak sayang pada orang tu? Ada? Kadang-kadang budak jahat, kan, kita buat baik pada dia tapi kita tak sayang pada dia. Okey, yang jenis kedua, innama, sesungguhnya, hanyalah, yanhaakumullah. Yang tadi la yanhaakum, yang ni yanhaakumullah. Sesungguhnya Allah hanya menghalang siapa? Anil lazina qatalukum, yang memerangi kamu. Yang tadi lam yuqatilukum. Tapi kalau dia memerangi kamu fiddin, dan wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kamu dari rumah kamu, negeri kamu. Wa zaharu, dan dia tak mengusir tapi dia menolong orang lain untuk mengusir kita. Maka Allah menghalang kamu antawallahum, menjadikan dia sebagai penolong ataupun membuat baik pada mereka. Dan Allah bagi amaran, wa man yatawallahum, siapa yang melantik, yang menentang, yang mengusir ini daripada orang kafir sebagai wali, faulaika humuz zalimun, mereka itu adalah orang yang zalim. Okey? Jadi kita buat kenduri, boleh tak nak panggil non-Muslim? Boleh. Kalau dia buat kenduri, boleh tak dia jumpa kita, kita pergi? Boleh? Ha? Dia kenduri biasa je. Ha? Kematian kalau kita pergi sebagai menghormati sebagai seorang manusia, dibolehkan. Sebab Nabi pernah, bila mayat orang Yahudi lalu, Nabi bangun sebagai tanda penghormatan kemanusiaan. Dan ulama bagi fatwa, kalau yang mati itu saudara kita tapi bukan Islam, boleh tak kita hadir? Boleh. Tapi bukan kerana kita sayang pada dia, tapi sebagai kemanusiaan. Okey. Illa taf'aluhu. Illa pada sekiranya la tidak taf'aluhu, kamu lakukannya, takun, ia akan menjadi fitnah fil ardi, di bumi. Wa fasadun, dan kerusakan, kabiru, yang besar. Apa maksud ni? Apa maksud? Siapa boleh faham? Sekiranya kamu tak buat, maka ia akan menjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Tak buat apa itu? Ha? Ayat sebelum ni Allah kata Muhajirin dengan Ansar awliya, antara satu sama lain, kan? Ayat ni Allah kata orang kafir sesama mereka awliya. Maka kamu kena barak. Jangan ada awliya kamu dengan orang kafir. Kalau kamu tak buat apa? Iaitu kamu tak barak, bersihkan akidah kamu daripada orang kafir. Kalau kamu tak buat, apa akan jadi? Satu fitnah besar.
iaitu kamu berkasih sayang dengan orang kafir, duduk macam orang Islam. Jadi satu fitnah tak pada Islam. Dan dalam tafsir fitnah di sini ialah kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, iaitu orang kafir Islam kekufuran akan menjadi semakin kuat. Jangan tengok orang Islam berkawan dengan kita, bergantung pada kita, betul tak? Fitnah kadang-kadang orang tak perasan. Bila kita bekerjasama dengan mereka, menunjukkan seolah kita mengiyakan agama mereka ataupun pegangan mereka. Dan wa fasadun kabir, kalau fitnah, kufur menjadi kuat. Fasadun kabir, kelemahan Islam. Betul? Cuba tengok sekarang, antara negara Arab, ada tak buat kerjasama dengan orang kafir? Macam Amerik kan, dia buat kerjasama dengan orang pandang apa pada Islam. Islam tu macam sama je dengan kafir, fitnah tu. Bahkan seolah kita ni tunduk pada mereka kan. Kenapa nak kerjasama dengan mereka? Dan ada 2-3 lagi negara dah buat kerjasama dengan Israel. Jadi itu satu fitnah yang besar, iaitu menampakkan musuh semakin kuat dan Islam semakin lemah. Jadi akidah kena jelas. Sebab itulah kisah yang semalam kan, semalam ke 2 malam lepas. Siapa yang baru masuk Islam tu? Siapa nama dia? Yang ditawan oleh Nabi dan diikat dalam di tiang masjid tu. Sumamah bin? Baru 3 hari tu. Baru 3 hari ya. Belum cukup 30 hari tu ha. Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Tengok, bila dia masuk Islam, jelas tak akidah dia? Bila dia pergi Mekah, orang Mekah nak bunuh dia, apa dia cakap? Apa dia cakap? Kalau kamu sentuh aku ataupun buat apa-apa pada aku, gandum daripada negeri aku tak akan sampai, walaupun sebiji. Tegas. Dengan ketegasan itu, menjadikan orang kafir kecut perut, lemah. Tapi kalau kita banyak bertolak ansur, okeylah kan. Kongsi raya, depa raya kan. Okey, di sini juga Allah nak beritahu apa ni? Orang kafir, sebahagian mereka tolong-menolong. Sebenarnya juga Allah nak beritahu apa dia? Ayat ni Allah nak mendorong orang beriman. Kalau yang kafir, yang sesat, boleh bekerjasama, tolong-menolong, kamu ni orang yang benar, berada di atas jalan hidayah, macam mana boleh bergaduh? Tak malu ke? Boleh faham? Saya bagi contoh. Saya kata orang kafir tu rajin betul lah. Apa makna tu? Saya nak beritahu kamu, takkanlah orang kafir lebih baik pada kamu. Kalau orang kafir rajin, kamu rajin lah. Betul kan? Kalau kita pergi ke Jepun kan, orang Jepun, dia membaca buku di mana? Di mana-mana. Atas kereta api kan, atas kapal terbang, baca je. Tapi orang Islam bila dia baca? Bila? Bila sakit kan? Bila ada masalah baru cari buku ataupun cari doa. Lepas tu dah hilang, beli lagi satu buku doa kan. Itu orang Islam. Okey. Sekarang ayat seterusnya bunyinya nak sama dengan ayat 72. Kita tengok macam nak sama. Wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wahajaru, dan mereka berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, pada
Bila bila sebut jihad, Allah akan sebut fi sabilillah. Pasal apa? Kalau sebut jihad kita dah faham kan, memang fi sabilillah. Kenapa Allah sebut lagi? Sebab ada tak orang yang berjihad tapi masuk neraka? Ada? Sebab apa? Bukan fi sabilillah. Kan ada seorang lelaki yang dia berperang bersama Nabi, sahabat kata dia ahli syurga, Nabi kata dia ahli neraka. Sebab apa? Bukan fi sabilillah. Yang satu bunuh diri, yang satu lagi dia mencuri harta rampasan sebelum diagihkan. Jadi ini yang menentukan jihad dia betul-betul masuk syurga kalau mati. Apa makna sabilillah? Kenapa? Sabil ni jalan kan? Kenapa jalan ni disandar kepada Allah? Di Malaysia ada kan biasa jalan disandar pada nama kan, Jalan Tun Razak. Siapa-siapa pemimpin mati tu adalah nama dia kat jalan tu. Tapi jalan ni kenapa disandar pada Allah? Apa maksud dia? Pertama bila sebut jalan Allah, sebab Allah yang buat jalan tu. Jalan ni hanya Allah yang menetapkan, bukan Nabi Muhammad, bukan manusia. Yang kedua, kalau ikut jalan ni pasti sampai kepada Allah. Pasti sampai. Dekat dan cepat. Tapi kalau kita ikut jalan ni, kemungkinan besar tak sampai. Bahkan dia semakin jauh, semakin menyimpang. Okey, kemudian wallazina, dan orang-orang yang mereka apa dia? Memberi perlindungan. Wa nasaru, dan mereka menolong. Menolong siapa ni? Memberi perlindungan kepada muhajirin, dan menolong pun kepada muhajirin. Kalau ayat 72 Allah sebut berapa golongan? 3 kan? Satu lagi apa dia? Yang beriman, muhajirin. Dah ada kan? Amanu wa hajaru wa jahadu fi, itu muhajirin. Wallazina awaw wa nasaru, ini satu lagi. Kalau ayat 72 beriman tapi tak, yang duduk kat Mekah kan, tapi kat sini tak ada. Allah sebut 2 je. Kemudian Allah simpulkan ulaika, mereka itu ataupun itulah mereka. Dan kalau ada hum kat tengah, kena terjemah itulah hanya mereka. Hanya mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman haqqan. Kalau kita belajar bahasa Arab, haqqan ni di Arab dia hal, iaitu itulah orang yang benar-benar dalam keadaan beriman. Haqqan, dalam keadaan benar-benar beriman. Sebenar-benar beriman. Siapa ni? Siapa yang sebenar-benar beriman? Habis kita tak boleh? Kita boleh tak termasuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman? Ada sifat ni. Allah kata, satu, beriman. Yang kedua, ada sifat ni. Yang kedua, berhijrah. Hijrah ada 2 kan? Sama ada hijrah tempat ataupun ma'nawiyah. Yang ketiga, yang keempat, awaw. Yang kelima,
nasaru. Ada 5 sifat ni, ataupun kalau 3 sifat ke atas, maka itulah orang beriman yang sebenarnya. Dengan arti kata lain, kalau tak cukup sifat-sifat tu, belum beriman haqqan. Contoh, beriman saja tapi tak berhijrah, belum beriman sebenarnya. Ataupun beriman dah berhijrah tapi tak berjihad, belum beriman sebenarnya. Okey. Jadi daripada ayat ni, Allah nak begitu apa? Sebab itulah penting kita tadabbur Al-Quran. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran, kita ingat Islam tu hanyalah rukun Islam lah, solat, puasa, haji, sedekah, zakat dan puasa. Kan? Itu je dalam kepala kita. Sedangkan Allah kata, orang yang benar-benar beriman ni ada penambahan hijrah dan berjihad dengan harta dan nyawa. Sebab itulah golongan ketiga Allah tak masuk kat sini. Kenapa? Golongan ketiga Allah tak masuk di sini. Tak cukup syarat apa dia? Tak berhijrah. Melanggar perintah Allah. Bahkan Allah hancamkan mereka itu adalah tempatnya neraka Jahannam. Sebab tak buat apa? Bukan salat, bukan puasa, tapi tak berhijrah. Okey. Kemudian lahum, bagi mereka maghfiratun, keampunan, warizkun, dan rezeki. Rezeki yang karim, yang mulia. Apa maksud rezeki yang mulia ni? Apa dia? Halalan tayyibah. Halalan tayyib apa dia? Makanan. Takkanlah berjihad sampai mati dapat makanan je. Bila sebut warizkum karim, ialah surga. Karim ni apa ni? Lelaki yang berdakwah dalam surah Yasin. Dan akhirnya dia dibunuh, kan? Dan lepas tu dia berkata tu masih lepas dia mati, tapi Allah rakamkan dan semua orang tahu. Apa yang ulama kata, lelaki ni berdakwah ketika hidup dan selepas mati. Apa ucapan dia setelah dia mati tu? Surah Yasin. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, cuba terjemah. Ya laita qaumi, alangkah baiknya kalau kaum aku. Kaum yang mana ni? Dia bunuh dia, kan? Tapi masih dia guna perkataan kaum aku. Kita pernah, kalau orang belasah kita lah, kita guna tak bahasa wahai kaumku yang pukul aku. Ada, kan? Tapi kenapa dia masih guna kaum aku? Padahal kaum itulah yang bunuh dia. Nak begitu rahmat dalam hati pendakwah. Kawan tu bunuh dia bukan masalah besar. Sebab dia dibunuhlah dia masuk surga. Satu nikmat. Wahai kaum aku, alangkah baiknya kalau kaum aku tahu. Tahu apa? Bima ghafarali, dengan apa yang Tuhan telah ampunkan dosaku. Dengan sebab aku berdakwah dan dibunuh, satu, aku dapat keampunan. Yang kedua, wa ja'alani minal mukramin. Dan Allah menjadikan aku, apa dia mukramin? Ashabu Yasin. Apa makna mukramin? Apa dia? Allah menjadikan aku minal mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Apa maksud dia? Ni ada kaitan ni. Mukramin daripada karim. Apa maksud? Allah
dan jadikan aku daripada orang yang dimuliakan. Allah kan kata masuk syurga, wakil adkhulil jannah, masuk syurga kan. Bila masuk syurga, dia dimuliakan macam ni. Kalau orang muliakan kita, maksudnya apa tu? Kita tak buat apa-apa. Semua urusan kehidupan kita orang buat. Makan, minum, pakaian, rumah orang bayar, semua orang buat. Itu menunjukkan kita dimuliakan. Dan bila masuk kubur, walaupun kubur, tapi kubur tu taman syurga. Bila duduk dalam taman syurga, apa yang dia buat? Dia buat apa-apa? Tak ada buat apa-apa. Nak makan tak payah buat apa-apa. Nak minum tak payah buat apa-apa. Semua dihidangkan. Itu makna rizqun karim. Bahkan ahli syurga hanya perlu apa? Tak payah ingat, terlintas je. Ya. Itu makna rizqun karim. Okey, sekarang cuba perhati. Antara ayat 74 dan 72, adakah berulang? Adakah benda yang sama? Apa dia? Hampir sama. Tak, saya tanya adakah sama? Jawapan dia sama ataupun tak? Tak ada, hampir. Hampir tak ada. Ada orang yang bila sekali tengok dia kata, oh ni ayat berulang. Berulang ke tak? Tak. Okey, apa beza dia? Antara 74 dengan 72. Itu tadabbur. Bila tanya tak boleh jawab. Tadabbur itu. Orang beriman yang kat Mekah tak ada. Orang beriman yang ketiga kat Mekah tak ada. Oh, itu golongan ketiga tak ada, tapi golongan pertama dan kedua ada kan? Ayat 72 golongan pertama dan kedua ada. Jadi macam berulang je, tapi sebenarnya bukan berulang. Cuma kita nak tengok apa perbezaan dia. Kenapa Allah sebut? Oh, tahu berbeza tapi tak tahu apa bezanya. Ya? Yang mana umum? Ini umum. Yang sebelum tu? Khusus. Jawapan tak salah tapi tak betul pun. Okey. Ayat 72, Allah nak beritahu orang beriman, muhajirin dengan ansar, wajib hukum. Allah nak beritahu hukum. Orang muhajirin yang ada sifat ni dan ansar yang ada sifat ni, hukumnya apa? Wajib berkasih sayang, wilayah. Allah nak beritahu hukum. Ayat 74, Allah nak puji, iaitu Allah nak puji dan nak iktiraf. Yang ada sifat inilah yang sebenar-benar beriman, pengiktirafan. Dan yang kedua, ayat 74, Allah nak beritahu apa balasan kepada orang yang ada sifat ni. Apa balasannya? Syurga. 72 Allah tak cerita balasan. Allah cerita hukumnya wajib kamu berkasih sayang. Kalau orang kafir berkasih sayang sesama mereka, kamu 10 kali wajib. Boleh faham? Jadi sebenarnya ada pendapat ulama mengatakan tak ada ayat yang berulang dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibah. Berapa kali berulang? Berapa kali berulang? Tadi kata tak ada berulang, ni kata setuju pula. Berapa kali? Sebenarnya tak berulang. Tak berulang. Sebab setiap kali Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebelum tu Allah sebut nikmat yang berbeza. Perasan tak? Makna itu bukan berulang. Allah tanya tentang nikmat yang berasingan. Okey. Jadi inilah kalau nak jadi orang beriman, kena ada ni. Beriman, berhijrah dan berjihad. Kalau syekh pergi masjid, balik masjid, pergi kelas, balik kelas, pergi umrah, balik umrah, tapi jihad tak ada, hijrah tak ada, dia belum beriman haqqan. Dan satu lagi Allah puji orang yang ada sifat ni, beriman, berhijrah dan berjihad. Allah kata inilah orang yang akan dapat rahmat Allah. Kalau tak ada sifat ni, dia tak akan dapat rahmat Allah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 218.
Ramai yang meminta rahmat Allah setiap hari, saban waktu, tapi kadang-kadang tak cukup syarat. Sebab itulah hidupnya tak bahagia. Bila tak dapat rahmat Allah, hidupnya tak akan bahagia. Sebab apa tak dapat? Sebab tak cukup syarat. Kita tengok syarat ni. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman. Yang kedua, wallazina hajaru, berhijrah. Yang ketiga, wajahadu, mereka berjihad pada jalan Allah. Dan dalam ayat ini Allah tak sebut berjihad dengan apa? Ayat tadi mentafsirkan, iaitu pastilah berjihad dengan harta dan nyawa. Maka Allah kata siapa yang ada tiga ni, Allah guna inna, sesungguhnya, penegasan. Siapa yang ada tiga ni, ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatullah, yang mengharapkan rahmat Allah. Subhanallah. Jadi nak mengharap rahmat Allah setelah ada, boleh faham? Tengok susunan. Bila dia mengharap rahmat Allah? Setelah, berapa ramai yang asyik mengharap rahmat Allah tapi tak ada tiga syarat ni. Macam kita nak mengharapkan, kalau kita ambil SPM kan, bila kita mengharapkan berjaya dalam SPM, masa darjah 1 ke tingkatan 1, bila kita mengharap kita berjaya dalam SPM, apa dia? Setelah belajar dan setelah melalui peperiksaan, betul? Barulah layak mengharap, betul tak? Ini darjah 1 dah harap dah. Saya harap saya dapat keputusan cemerlang. Jadi Allah nak bagi tahu yang layak mengharap ada tiga ni. Kalau tak ada tiga ni, tak payah mengharaplah. Harap-harap tegak. Dan Allah kata apa? Wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saya ulang, kalau nak rahmat Allah, inilah syaratnya. Jangan asyik duk solat je. Jangan asyik duk belajar tadabbur je. Tak cukup syarat. Dia kena terjemahkan tadabbur kita dalam bentuk berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah ni umum. Bila sebut jihad pada jalan Allah secara umum dalam Quran, berperang dengan senjata. Tapi jihad pada jalan Allah luas. Kalau tak dalam keadaan kita sekarang, tidak ada peluang untuk berjihad pada jalan Allah dengan senjata, maka ada jihad yang lain. Apa saja usaha untuk menyebarkan Islam, untuk menegakkan Islam, dia jihad pada jalan Allah. Seperti berdakwah, menyampaikan ilmu, saya mengajar, itu berjihad pada jalan Allah. Okey. Wallahu ghafurur rahim. Habis, kita pergi ayat terakhir. Ini ayat terakhir surah Al-Anfal. Dia tak boleh lama-lama. Okey, wallazina amanu. Dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Min ba'di, dari selepas itu. Selepas apa ni? Selepas apa ni? Yang ayat sebelum ini cerita tentang siapa? Muhajirin dan Ansar. Kita ni layak tak mendapat kedudukan? Kalau tak sama pun dekat-dekat lah. Ataupun paling kurang kita dapat title mukmin yang sebenar. Layak tak? Layak. Ini. Orang-orang yang beriman selepas orang Ansar dan Muhajirin. Dan syarat dia juga wahajaru. Dan mereka berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad. Ma'akum, bersama mereka. Faulaika, maka mereka itu
Minkum, dari kalangan kamu. Kamu ni orang Ansar dan Muhajirin. Boleh. Jadi kita boleh tak menjadi orang beriman yang sebenar? Boleh. Tapi kena ada 3 syarat. Beriman, berhijrah dan berjihad. Tapi sama tak? Kalau kita dah ada 3 syarat, sama tak kita dengan orang Ansar dan Muhajirin? Tak sama. Mereka tetap lebih. Apa kelebihan mereka? As-sabiquna awwalun. Yang pertama mesti ada kelebihan. Sama juga kalau jahat, kalau kafir pun, kufur ke buat maksiat, siapa yang paling baik sekali? Yang kafir tapi paling baik. Yang pertama lah. Sebab dia akan paling banyak menanggung dosa. Dia paling baik lah tu. Bahasa kiasan. Cuba buka surah ni. Surah apa? Yang saya bagi last. Al-Imran, surah Al-Baqarah 98. Tak, surah lain lagi. Hadid. Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 10. Ha? 10 ke? Okey. Ada kat tengah ni. Kita terjemah. Wa malakum, kenapa kamu alla tunfiqu fi sabilillah? Kenapa kamu tidak infak pada jalan Allah? Kenapa ni? Sedangkan walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah apa miras? Warisan. Bagi Allah, Allah tu adalah pewaris kepada semua yang di langit dan di bumi. Apa kaitan dengan infak? Allah macam nak mencela lah. Kenapa kamu tak nak infak ni? Sedangkan apa tu? Bagi Allah lah harta yang di langit dan bumi. Apa kaitannya? Milik Allah. Milik Allah satu. Yang kedua, kalau kamu bagi harta kamu 10 bilion, Allah boleh tak ganti? Boleh ganti berapa banyak? Kenapa kedekut ni? Kenapa kedekut? Macamlah kamu bagi 1 juta tu, kamu miskin papa gedana. Tu Allah ada langit dan bumi. Jadi tak ada sebab untuk kita berkedekut. Okey, kemudian Allah kata apa? La yastawi. Tak sama minkum, daripada kamu, man anfaqa, siapa yang infak, min qablil fathi, sebelum pembuka kota Mekah. Tak sama yang infak daripada hari pertama dakwah dengan infak selepas buka kota Mekah. Ulaika, mereka itu, iaitu yang infak sebelum buka kota Mekah, a'zamu darajah, lebih besar darajahnya daripada minal lazina anfaqu, daripada orang yang infak selepas itu, dan daripada orang yang berperang selepas buka kota Mekah. Kenapa tak sama? Kenapa yang infak sebelum buka kota Mekah lagi besar pahalanya? Awal satu. Yang kedua, yang sebelum buka kota Mekah nak infak tu satu cabaran yang besar. Mereka ditekan, ditindas, diseksa kan? Sebab masa tu Islam belum berkuasa di Mekah. Tapi bila diinfak selepas buka kota Mekah, negara Islam, tak ada halangan, tak ada cabaran. Jadi pahalanya kurang. Sebab itulah kita bersedekah ketika kita miskin dengan bersedekah ketika kaya, tak sama pahala. Walaupun kita sedekah ketika miskin RM10 je, tapi kita sedekah ketika kaya RM10,000. Yang mana lebih mahal nilainya? RM10. Okey, kemudian Allah kata wa kullan. Tengok ayat Quran, bila Allah kata tak sama yang infak sebelum buka kota Mekah dengan selepas, siapa yang akan terasa? Siapa yang akan terasa rugi? Allah nak pujuk balik hati. Allah kata wa kullan, semua tu yang selepas dan sebelum
wa'adallahu husna. Allah dah janjikan dengan surga. Tak ada masalah. Cuma beza sikit je. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey. Dah habis ah? Ada sikit lagi. Pak makanan pun dah sampai ni. Dia tak sembunyi terang-terang depan. Dia belajar dah nampak, saya nampak. Pelajar ni fokus pada Quran, saya fokus pada tu. Okey, wa ulu dan ulul arham apa dah? Yang mempunyai arham jamak rahim. Silaturrahim, yang mempunyai hubungan silaturrahim. Ba'duhum, sebahagian mereka, aula. Aula mana lebih utama. Aula ni lebih utama. Bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Fi kitabillah, dalam apa maksud ni? Apa maksud? Faulul arham, yang mempunyai hubungan saudara, sebahagian mereka lebih utama dengan sebahagian yang lain. Kalau kita perasan ayat yang lepas, bila orang muhajirin pergi ke Madinah, Nabi buat apa dengan antara muhajirin dengan ansar? Dan apa berlaku? Kalau orang ansar mati, orang muhajirin boleh tak mewarisi harta dia, walaupun bukan saudara mara, bukan kerabat. Ayat ni membatalkan hukum tu. Sekarang hukum dia pewarisan bukan berdasarkan muhajirin ansar, tapi berdasarkan ulul arham. Faham? Ya, bila turun ayat ni, orang muhajirin tak boleh lagi mewarisi harta. Sebab apa? Sebab Allah nak jaga hak. Ya, kita adik-beradik kan, kita rasa lebih berhak kan? Sebab kita darah daging yang sama. Jadi Allah nak meraihkan hak tu. Allah kata, okey, hukum dahulu dah terbatal. Kemudian dah termaktub pada kitab Allah, sesungguhnya Allah bikulli, dengan setiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Bila Allah tutup dengan ayat ni, menunjukkan apa? Semua yang Allah tetapkan peraturan. Dulu Allah bagi hak kepada orang Muhajirin dan Ansar untuk mewarisi harta. Lepas tu Allah batalkan. Semua tu berdasarkan apa? Ilmu Allah, bukan sembrono, dan berdasarkan keperluan ketika itu. Sama juga Allah bagi tahu hukum orang kafir sesama kafir, tolong menolong. Kamu jangan tolong menolong dengan orang kafir. Jangan berkasih sayang. Semua itu adalah berdasarkan alimun. Allah tu maha berilmu. Okey, cukup ah? Okey. Saya tak baca buku hadis ni,
Tapi saya nak bagi beberapa poin daripada surah Al-Anfal secara ringkas sebagai penutup. Pertama, apa saja hukum dan ketetapan yang Allah tetapkan adalah berdasarkan kepada maslahah dan kebaikan manusia. Kalau kita ingatkan peringkat awal peperangan Badar, sahabat nak apa? Harta dagangan kan. Tapi yang Allah tetapkan apa dia? Perang. Kenapa? Perang itu sebenarnya lagi memuliakan umat Islam dengan menang. Yang kedua, Allah sentiasa menjaga Rasulnya dan orang-orang yang beriman daripada tipu daya dan perancangan jahat orang-orang kafir. Yang ketiga, orang-orang musyrikin Mekah tidak diazab oleh Allah kerana adanya Rasul bersama mereka dan adanya orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Yang keberapa? 4. Haram berdebat dan mempertikaikan apa sahaja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke 5, antara ciri utama orang yang beriman kepada Allah ialah mereka sentiasa dan hanya bertawakal kepada Allah sahaja dalam semua urusan kehidupannya. Kerana hanya Allah sahaja yang mencukupkan untuk mereka. Yang ke-6, cintakan harta dan anak-anak adalah penghalang utama manusia daripada beriman dan beribadat kepada Allah dengan sempurna. Yang ke-7, Islam mengutamakan perdamaian dibanding dengan peperangan. Kerana Islam adalah agama rahmah. Yang ke-8,
faktor utama yang menarik manusia kepada Islam ialah akhlak yang mulia. Khususnya akhlak para pimpinan. Okey, itu saja ringkas. Jadi insya-Allah dengan ini kita dah tamat tadabbur surah Al-Anfal. Oh, pengajar ayat yang mana ni? Oh. Jadi panjang ni. Oh. Melewatkan proses untuk tak apa, saya tulis je. Nanti saya tulis, saya forward dalam grup. Dia panas-panas tak kan? Jadi insya-Allah lepas ni kita akan sambung tadabbur surah At-Taubah. Ikut susunan. Lepas Al-Anfal, At-Taubah. InsyaAllah dalam kelas kita seterusnya besok pukul 10 pagi sambung tadabbur surah Al-An'am. Dan malam besok tak ada. Malam besok cuti peristiwa sempurna khatam surah Al-Anfal. Kita sambung surah At-Taubah insya-Allah pada Selasa malam. Selasa malam insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.